Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada perkongsian kali ini kita akan membincangkan satu tajuk dalam pelajaran pendidikan Islam bagi tingkatan 1 yang dalam bidang fiqh, pelajaran yang ke-20 yang bertajuk istinja suatu tuntutan. Okey. Dalam tajuk ini kita akan membincangkan tentang pengertian istinja, hukum istinja, alat-alat istinja, cara istinja, adab qada hajat dan kepentingan beristinja. Okey, kita teruskan kepada pengertian istinja. Okey, istinja dari segi bahasa bermaksud selamat daripada penyakit. Menurut istilah pula, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur, dari pintu depan atau pintu belakang, ataupun ketika menghilangkan najis yang keluar apabila kita membuang air kecil ataupun air besar. Okey, seterusnya kita tengok hukum istinja. Hukum istinja adalah wajib. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun mimma'in yakni yastanji bihi. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Okey, daripada hadis tadi jelaslah bahawa istinja merupakan amalan yang wajib dilaksanakan. Sesiapa yang tidak beristinja ataupun tidak membersihkan najis selepas dia buang air kecil ataupun air besar dengan sengaja, hukumnya berdosa kerana dia dianggap berada dalam kekotoran. Apatah lagi sekiranya dia melakukan ibadat seperti solat ataupun tawaf, maka ibadat dia tu tidak sah kerana berada dalam kekotoran. Dan ini bersalahan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai orang-orang yang bersih. Sedangkan kalau kita tidak beristinja, maka kita akan berterusan berada di dalam kekotoran. Okey, kemudian kita teruskan perbincangan kepada alat-alat istinja. Alat-alat istinja terbahagi kepada dua, iaitu air mutlak dan benda-benda yang kesat. Okey. Kalau air mutlak ni ada 7 jenis, iaitu air hujan, air laut, air sungai, air mata air, air telaga, air embun dan air salji. Okey, seperti mana yang kita tahu, air adalah alat yang terbaik untuk beristinja kerana air dapat menghilangkan rupa, warna, bau dan rasa najis. Selain itu, ada juga benda-benda lain selain daripada air mutlak yang boleh menyucikan najis, iaitu benda-benda yang kesat seperti batu, daun kering, kulit kayu ataupun tisu. Okey, kita kena beristinja ni sehingga hilang rupa najis tersebut, warna najis tersebut, bau dan rasa najis. Rasa najis ni maksudnya rasa melekit ke apa ke, itulah rasa. Ataupun apa yang boleh kita faham daripada rasa najis tu ialah
sebagai saya bagi contoh, kita nak bersihkan najis tu guna tangan. Contohnya kita ambil air dan kita bersihkan najis tu. Tangan yang kita guna untuk bersihkan najis tu seolah-olah kita tergamak untuk masukkan ke dalam mulut. So masa tu lepaslah dia punya rasa najis tu, kita dah yakinlah yang kita bersihkan najis itu sebersih-bersihnya. Okey, kemudian sebelum tu ada beberapa bahan yang haram digunakan untuk beristinja walaupun dia kesat, tetapi benda-benda ni haram kita gunakan. Sebagai contoh, yang pertama, kertas atau bahan yang bertulis dengan ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun nama-nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, benda yang kita tak boleh guna untuk beristinja ialah benda-benda yang dihormati seperti makanan ataupun tulang. Kalau kita tengok roti tu seperti tisu, boleh kesat, boleh mengelap, menyerap air dan sebagainya, tapi roti tak boleh digunakan untuk beristinja. Ataupun tulang, walaupun tulang dia tak boleh kita nak beristinja, nak lap-lap guna tulang tu tak boleh. Okey, yang ketiga, benda yang berbahaya seperti kaca ataupun buluh, berdarah, takut berdarah kita punya tempat keluar najis tu lah. Kalau buluh, takut kena miang buluh tu, habis gatal-gatal dan memudaratkan. Okey, yang keempat, benda najis atau benda yang terkena najis seperti tahi binatang yang kering. Kita buang air besar ataupun buang air kecil, tak jumpa benda lain yang kesat, jumpa najis haiwan, ambil najis haiwan tu dah kering kan, ingatkan benda tu benda kesat, kita pun buang. Najis tak boleh dicucikan dengan najis. Okey, yang kelima, benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutera tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara beristinja. Okey. Cara beristinja, terdapat 3 cara yang boleh dilakukan untuk beristinja. Yang pertama, menggunakan benda kesat dan air mutlak. Yang ini adalah kaedah yang paling afdal lah. Menggunakan air mutlak sahaja dan menggunakan benda kesat sahaja. Okey. Bagi yang pertama, menggunakan benda kesat dan air mutlak itu, caranya ialah bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan, 3 bucu, 3 permukaan, batu besar lah ni maksudnya. Kemudian basuh dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menggunakan air. Menggunakan air dengan basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih, hilang bau, rasa dan warna. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, menggunakan batu ataupun benda-benda kesat yang lain dengan cara bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan atau benda-benda kesat sehingga diyakini bersih. Kalau kita guna tisu, laplah dengan 3 helai, 5 helai tisu ke, sehingga kita rasa dah yakin untuk bersihkan. Okay. Tapi uruf bagi kita, kebiasaan bagi kita gunakan air lah. Maksudnya kalau tak ada air, bolehlah kita guna benda yang kesat tadi tu. Dah jumpa air, bilas balik. Okey, kemudian kita tengok adab qada hajat. Adab kita nak buang air besar ataupun buang air kecil, apa-apalah untuk mengeluarkan najis tu. Yang pertama,
tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran ataupun cebisan kertas ataupun apa-apa sahaja yang mengandungi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, yang kedua, membaca doa sebelum masuk ke tandas, iaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, yang ketiga, memakai selipar dan menutup kepala. Ada alas kaki dan alas kepala. Yang keempat, melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Yang kelima, menjaga aurat sehingga sampai ke tempat membuang air. Kena jaga aurat sehingga betul-betul sampai ke tempat yang kita nak buang air. Contohnya kita nak pergi ke tandas, pastikan kita dah masuk ke dalam tandas tu, barulah boleh nak selak ke nak apa ke. Jangan terlampau rasa nak buang air tu, tiba-tiba daripada luar sambil-sambil berlari tu kita dah sambil-sambil berlari tu kita dah selak dah. Sambil-sambil selak sambil berlari sampailah ke tandas. Okey, lepas tu masuk dalam tandas, mencangkung dengan berhati-hati dengan percikan najis. Okey, kena berhati-hati dengan percikan najis. Duduk dalam keadaan mencangkung, jangan bantai berdiri je. Nanti kalau kita berdiri, habis meleleh ke, terpercik ke najis-najis tu kan. Okey, yang keenam, tidak menghadap kiblat bagi tempat yang tidak berdinding. Kita buang air kecil ataupun buang air besar tu dalam keadaan kita tidak menghadap kiblat, bagi tempat yang tidak berdinding. Contoh biasanya kalau kita bagi contoh dekat padang pasir ke kat mana ke, tak ada dinding, tak ada apa, jangan hadap ke kiblat. Dan yang paling terbaik kalau dekat rumah sekalipun walaupun berdinding, elakkan daripada menghadap muka kita ataupun menghadapkan belakang kita ke arah kiblat. Pilih sudut yang lain. Okey, yang ketujuh, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika membuang air seperti bercakap semasa membuang air, sambil-sambil buang air sambil bercakap. Tak kisahlah dengan kalau pergi tempat yang ada tandas banyak ke, kita tahu sebelah kita tu kawan kita ke ataupun adik kita ke yang masuk tandas sebelah kita pun sambil buang air sambil bersembang. Walaupun bercakap ni melalui telefon pun tak boleh juga. Okey. Yang kedua, perkara yang dilarang ketika membuang air ialah memegang kubul atau dubur dengan tangan kanan. Elakkan daripada pegang dua tu. Orang tanya, kalau kudung macam mana Ustaz? Kalau kudung tak ada masalah lah, dah dia ada satu tangan tu je. Okey, yang seterusnya, tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti tempat berteduh. Ada gazebo ke, ada wakaf-wakaf tepi jalan ke, kita pergi buang air kat situ. Sedangkan itu tempat orang berteduh. Sambil nak tunggu kereta dekat bus stand ke, kita pergi tinggalkan najis kat situ. Okey, itu adalah dilarang. Laluan orang ramai, jangan tiba-tiba tempat tu kita tahu okey, tempat tu tempat yang tumpuan orang sentiasa lalu lalang, kita pergi berak kat situ. Tak boleh, menghalang laluan orang. Okey, yang ketiga, dalam lubang tanah. Jangan buang air dalam lubang yang ada di permukaan tanah. Tak kisahlah lubang kecil ke, lubang besar ke, lubang kita tahulah.
Takut ada apa-apa bahaya yang ada, ada ular ke ada apa, tengah-tengah kita nak buang air dia ngap. Okay, yang seterusnya dalam air tenang seperti tasik ataupun kolam renang, pergi swimming tak tahan sangat, tak sempat, melepas kat situ, kuning je naik atas permukaan air tu kan. Okey, tu tak boleh. Okey, cara adab qada hajat yang ke-9 ialah beristinja sekurang-kurangnya sekali dan ditambah menjadi 2 atau 3 kali. Okey, lepas kita dah qada hajat tu, maka beristinjalah kita dengan cara-cara yang dah diterangkan tadi. Adab yang ke-10, membersihkan tandas agar dapat digunakan oleh orang lain. Jangan tinggalkan tandas yang kita dah selesai dah qada hajat, dah lega dah. Okey, tolong flush, bersihkan tandas tu balik. Yang ke-11, melangkah keluar dengan kaki kanan dan membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Maksud dengan mengharapkan keampunanmu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan penyakit daripada badan dan menyihatkanku. Okey, itu adalah adab-adab qada hajat. Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan ni tadi. Ni adalah adab-adab qada hajat. Secara ringkasnya saya masukkan kat sini. Okey, kemudian kita tengok berkaitan dengan kepentingan beristinja. Apa kepentingan beristinja ni? Okey, kepentingan beristinja yang pertama ialah mendapat pahala. Mendapat pahala dari Allah, bersih itu pahala. Bahkan kalau kita mandi seharian pun, mandi biasa dalam hari-hari kita ni, musim PKP ni kadang-kadang panas, duduk dalam rumah banyak kali mandi, dan setiap kali nak mandi tu boleh niat, sahaja aku mandi membersihkan diriku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So tak adalah mandi kita tu sia-sia, dapat pahala. Okey, dikasihi Allah dan Rasul, istinja ni, orang yang beristinja berada dalam kebersihan akan dikasihi oleh Allah dan Rasul. Badan menjadi badan menjadi sihat dan cergas. Sihat tak ada. Okey, kemudian terhindar daripada jangkitan penyakit. Kalau bersih, terhindar daripada jangkitan penyakit lah. Sah ibadat dan dapat melakukan dengan sempurna. Okey, ibadat kita akan sah dan kita yakin kita boleh melakukan ibadat dengan sempurna atau bila berada dalam keadaan yang bersih. Dan yang terakhir, memberi keselesaan kepada diri kita dan orang lain. Orang pun tak adalah bau kita punya badan je, rupa-rupa berak tak cebok contohnya. Okey, itulah saja perkongsian pada kali ini. Diharapkan apa yang saya kongsikan hari ini dapat membantu pelajar-pelajar sekalian. Selain bolehlah kita tahu sesuatu yang baru bagi tak tahu, dan kita sama-sama ingat kembali apa yang kita dah belajar berkaitan dengan istinja, mensucikan diri daripada najis-najis yang yang adalah ketika kita buang air kecil ataupun air besar. Okay, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.